Baiklah, kembali bertemu. Isu berkenaan dengan pemandu mabuk semakin menjadi tumpuan sejak kebelakangan ini. Bukanlah isu yang baru, tetapi dengan beberapa kes kemalangan yang berpunca daripada pemandu mabuk kebelakangan ini sehingga menyebabkan kematian telah pun menjadikan isu ini lebih hangat diperkatakan. Kerajaan juga memandang serius perkara ini dengan satu memorandum cadangan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk akan dibentangkan ke Kabinet dalam seminggu 2 minggu ini. Dan di talian bersama kita untuk membicarakan dan juga membincang perkara ini ialah Ahli Majlis Keselamatan Jalan Raya Tan Sri Lee Lam Tai. Tan Sri, ya, okey, seperti yang kita sedia maklum dan juga telah pun diberitahu sebelum ini, kalau daripada Polis Diraja Malaysia yang mana rekod menunjukkan lebih daripada 21 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk sepanjang tempoh 5 bulan tahun ini sahaja. Peningkatan yang cukup ketara jika dibandingkan dengan tahun lepas. Melihat kepada cadangan dan juga apa yang akan dibentangkan dalam tempoh 2 minggu ini, iaitu pindaan bagi akta yang melibatkan isu pemandu mabuk ni, apa yang boleh kita jangka daripada pindaan akta ini, dan pada pandangan Tan Sri sendiri, adakah hukuman berat mampu mengatasi masalah pemandu mabuk ataupun bagaimana, Tan Sri? ya, masalah tentang kematian di jalan raya yang berpunca lah dari kesalahan memandu sesebuah kenderaan motor di bawah pengaruh minuman ataupun dadah adalah satu kesalahan yang amat serius. Dan saya memang mengelulukan cadangan pihak kerajaan untuk membawa rang undang-undang ke Parlimen bagi tujuan untuk membuat pindaan kepada Akta 333 bagi tujuan untuk mengkaji semula hukuman yang dikenakan sekarang, melihat sama ada hukuman sekarang adalah memadai atau tidak, dan bertujuan untuk meningkatkan penalti atau hukuman terhadap orang yang disabit kesalahan. Seperti mana yang kita ini sedia maklum, ini pada masa itu sekarang, iaitu di bawah undang-undang ada sekarang, mana-mana orang yang memandulah sesebuah kenderaan motor di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah yang menyebabkan dia tidak berdaya mengawal kenderaan sehingga menyebabkan itu kematian dan kecederaan kepada mana-mana orang, apabila disabitkan hendaklah dihukum penjara lah selama tempoh lah tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun, dan juga didenda lah tidak kurang daripada RM8,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Saya berpendapat bahawa hukuman ini memanglah adalah tidak mencukupi, dan oleh sebab itulah nampaknya lah ada orang yang tidak takut kepada undang-undang dan mereka lah masih melakukan kesalahan itu. So saya berpendapatlah bahawa penalti itu memanglah perlu dipertingkatkan agar ia akan menjadi satu pengajaran yang pahit kepada mereka yang itu terbabit. Dan saya rasa ada sangat penting juga bahawa Malaysia lah perlu mempelajari lah daripada itu negara-negara lain, terutama negara itu maju, misalnya negara Australia, negara United Kingdom, dan itu beberapa negara barat yang lain, di mana apabila seseorang itu didapati bersalah memandulah di bawah ini pengaruh ataupun DUI ini, driving under influence ini, merupakan ini satu perkara yang amat itu serius, dan mereka boleh dipenjarakan itu lama, dan di samping itulah
lesen memandu ataupun kelayakan untuk memandu itu ditarik balik untuk sesuatu tempoh yang agak panjang. Tan Sri, kalau boleh, tadi ada Tan Sri sebutkan tentang penalti dan juga berkaitan dengan bila kita cakap tentang isu pemandu mabuk ini, seringkali apa kata kita melihat kepada apa yang kita boleh belajar dengan negara-negara lain. Kita ambil contohlah seperti negara maju di Kanada yang meletakkan kesalahan memandu yang memandu dalam keadaan mabuk di bawah kanun jenayah dengan hukuman menyebabkan kematian boleh dipenjara seumur hidup. Dan kalau kita lihat kepada negara-negara lain seperti contohnya di Taiwan, sebuah syarikat yang menjual arak menawarkan servis hantar pelanggan mabuk sampailah ke rumah guna kereta mereka sendiri. Jadi pada pandangan Tan Sri, melihat kepada bila kita bercakap tentang isu pemandu mabuk ini dan apa yang kita boleh belajar daripada negara jiran, pandangan Tan Sri bagaimana? Ya, itu memang ini seperti mana yang tadi saya menyatakan, iaitu bahawa hukuman yang dikenakan seorang yang itu memandulah di bawah ini pengaruh alkohol ataupun itu minuman keras, mesti itu kaji semula. Itu sama ada hukuman itu akan merupakan penjara seumur hidup atau ini tidak. Saya rasalah itu ialah satu perkara yang itu sedang ditelitilah oleh Kementerian Pengangkutan. Akan tapi pada pandangan saya lah, iaitu tempoh penjara yang dikenakan itu sekarang, iaitu untuk tempoh tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak melebihi 10 tahun inilah. Saya rasa ini boleh dikatakan amat tidak mencukupi lah. Dan itu mestilah itu pandang berat dan harus itu kaji itu semula. Jadilah apa yang diamalkan oleh beberapa negara maju itu sekarang untuk membendunglah itu masalah mabuk di halayak orang ramai, terutamanya yang orang yang memandulah di jalan raya dan itu sebagainya. Ini adalah satu perkara yang hendak teliti secara mendalam. Tetapi bagi saya lah, yang amat itu penting ialah aspek tentang pendidikan. Oleh kerana saya rasa lah masa sudah sampai di mana negara Malaysia harus membuat satu kempen itu besar-besaran di seluruh itu negara untuk mendidik orang ramai bahawa mereka tidak boleh dan tidak patut memandu apabila mereka sudah terlibat dalam minuman arak. Dan apa yang penting ialah bahawa ada itu slogan yang sangat penting, dan slogan seperti ini mesti disebarkan seluas-luasnya, dan itu ialah if you drink, don't drive. Iaitu kalau you nak itu memandu, jadi jangan itu minum minuman arak. So saya rasa kempen pendidikan ini harus diberikan itu fokus, dan kempen ini bukan saja melibatkan kerajaan. Yang paling penting ia nak melibatkan mana-mana badan bukan kerajaan, masyarakat pada keseluruhannya, supaya kita boleh menjadikan satu kempen yang betul-betul berkesan dan efektif. Tan Sri, kalau boleh saya nak tambah dan nak tanyakan satu soalan kepada Tan Sri. Tan Sri pun kita dah bercakap tentang penalti, undang-undang dan langkah-langkah keselamatan. Juga Tan Sri ada sebut tentang kempen pendidikan ataupun kesedaran yang perlu. Sekarang kita bercerita tentang community empowerment, memperkasakan komuniti. Mungkin daripada komuniti itu sendiri, mungkin ramai yang tidak tahu tentang had kandungan alkohol yang diguna pakai di Malaysia, iaitu sebanyak 0.08, dan mungkin daripada situ pada pandangan Tan Sri sendiri, sejauh mana komuniti itu sedar dan juga sedia maklum dan juga sudah ada pendidikan berkaitan dengan isu pemandu mabuk ini bila kita kaitkan dengan had kandungan alkohol itu ketika memandu? Ya. Saya rasa perkara mengenai pemerkasaan masyarakat adalah satu tajuk yang amat itu penting. Iaitu yang pertama, kita nak mendidiklah sejauh mana berapa banyak
yang mereka boleh ambil sebagai itu minuman dan apa yang tak boleh itu lakukan. Saya rasa ini perkara inilah lebih baik kita tertentukan oleh pihak berkuasa dan apabila ini telah diputuskan, jadi ini boleh dah dibawa sebagai satu bahan pendidikan untuk masyarakat. Dan NGO saya yang itu terlibat iaitu Ikatan Komuniti Isu Selamat bersedialah untuk bersamalah dengan NGO-NGO yang lain bersama dengan pihak kerajaan dan agensi kerajaan untuk mendidiklah masyarakat orang ramai mengenai isu mabuk. Ini kerana itu ialah sesuatu lah yang kita nak mendapat komitmen daripada semua pihak, dan komitmen inilah saya rasa harus datang daripada itu masyarakat, dan apabila masyarakat sudah sedar tentang tanggungjawab itu mereka, iaitulah bahawa apabila mereka nak itu memandu, mereka jangan itu terlibatlah dalam apa jenis itu minuman yang boleh memabukkan itu mereka, dan ini bukan sahaja tertumpu kepada alkohol tetapi juga kepada dadah, kerana misalnya nak ambil sejenis ini ubatan, ini boleh dianggap itu sebagai satu jenis bahan yang boleh memabukkan. Jadi itu ialah perkara yang saya haraplah apabila pihak kerajaan sudah menentukan tentang perkara yang mereka akan memberikan tumpuan dalam meminda Akta 333, jadilah Ikatan Komuniti Selamat saya akan tampil ke hadapan untuk bersama dengan pihak yang lain dalam kempen dan dalam program pendidikan.